Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka arti syarat itu maka arti syarat itu ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li zatihi. Baik, jadi kita dah masuk dah perbahasan. Di sini dia nak cerita pula berkenaan tentang ta'rif bagi syarat, mani', sebab. Akan datang dibahas. Dia nak ta'rif bagi syarat, atau sebab, mani', apa dia. Sebelum dia masuk dalam hukum akal, dia kena bahas ni dulu. Qala al-musannif rahimahullah, dia kata maka arti syarat itu ialah ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li zatihi. Apa dia takrif bagi syarat? Barang yang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut. Ni barang tu apa? Syarat. Masduk bagi barang tu iaitu syarat. Barang syarat yang lazim daripada ketiadaan barang lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut. Jadi sebenarnya kalau ikut terjemah atas tu, sebenarnya barang yang lazim daripada ketiadaannya tu oleh tiadanya. Dia segitu. Tapi dia ambil syarat dengan masyrut tu. Tu jadi kita pening sikit. Dia asalnya gini. Lazim daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut. Tu asal dia. Asal gitu. Tapi dia kata barang yang lazim. Apa barang yang lazim? Dia nak tafsir bagi lazim tu sebenarnya tu. Dia nak tafsir bagi lazim tu. Apa dia? Apa perkara lazim tu? Daripada ketiadaan syarat, ketiadaan masyrut. Jadi contoh kita kata apa? Syarat dengan masyrut. Dia benda lazim, malzum, syarat, masyrut. Kita kata
Oh, depan tu ada. Tak salah bagi. Depan tu tak payahlah. Kita nak bahas. Rugi masa. Dan tiada lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Lazim ni kita cakap mestilah, senang mesti. Tiada mesti daripada ada syarat, ada masyrut. Tak mesti kata daripada syarat tu kena ada masyrut. Contoh kita kata syarat tu Islam. Tak mesti kita bila sebut kata Islam tu dia kena ada semayang. Sebab dia tak masuk waktu lagi, dia tak kena semayang. Masyrut tu kita kata semayang. Islam tu kita kata syarat. Jadi syarat dia mesti kena Islam, baru kena ada masyrut dia. Apa dia? Iaitu sembahyang. Masyrut tu dikatakan solat. Syarat tu dikatakan Islam. Kan kita apa? Syarat apa? Islam kan? Akil balik kan? Syarat untuk nak semayang tu, masyrut dia panggil semayang. Itu juga kita kata apa? Syarat haul. Ni masalah zakat kan? Haul. Bila ada syarat haul, maka adalah masyrut, maka adalah zakat. Masyrut tu kita panggil zakat. Depan tu dia ada kot. Tu haul tu. Baik. Jadi dia kata, ma yalzamu min adamihi al-adamu wala yalzamu min wujudun. Lazim daripada ketiadaan syarat itu ketiadaan masyrut. Maka kita kata bila tidak ada Islam, ada tak masyrut dia semayang? Bila orang tu tak Islam, ada tak wajib bagi dia semayang? Tak ada dah. Syarat tak ada apa? Islam tak ada. Masyrut tu semayang. Kita kira lagi. Kalau dia tak cukup haul, kena tak zakat? Kena zakat lah? Tak. Kita kira lagi haji. Kalau dia tidak cukup harta, wajib tak bagi haji? Tak. Haji tu panggil masyrut. Syarat tu panggil cukup duit. Contoh ada harta. Ada harta tu kita panggil syarat. Haji tu kita panggil masyrut. Kalau tak ada harta, macam mana kita nak buat haji? Nampak tak? Macam tadi juga. Syarat ni Islam. Bila ada Islam, barulah ada semayang. Semayang dipanggil masyrut. Benda yang disyaratkan. Isim maf'ul. Masyrut ni dipanggil isim maf'ul. Terbaik habis. Banyak contoh dah tu. Kiah lagi lah. Tu, baik. Habis tu. Dan tiada lazim, yang ni tiada mesti. Tiada mesti daripada ada syarat. Ada masyrut. Tak mesti kita kata daripada ada haul tu. Ataupun kita ada Islam tu. Ada masyrut. Dia ada angka 1 tu. Kitab saya jatuh. Nanti apa angka 1 tu ni? Kita nak apa Ada angka 1 tak? Tak ada. Saya ni kitab lama ada tulis angka 1. Fahamnya ada? Ada. Ada. Apa dia angka 1 tu? You baca. Tak ada. Dia kata dan tiadanya bagi zatnya. Seperti kau syarat bagi wajib zakat. Baca ataupun baca yang kat luar tu. Dia je 1 tu ikut luar kan? Luar dia kata dan tiadanya bagi zatnya. Saya tak ada lah. Tak ada. Tak tahu 1 duduk mana. Dulu ada. Kita dah baca 1 duduk kat mana Tak ada kat luar tu kan tu. Apalah, biarlah.
Tak tahu apa maksud satu. Dia tulis satu tu. Tengok. Tengok. Dia kata tiada lazim daripada ada syarat, ada masyrut. Tak lazim kata, tak mesti itulah. Tak lazim. Tiada mesti daripada ada syarat. Tak mesti kata ada haul. Ada masyrut, ada zakat. Siapa? Adakah bila cukup kena zakat terus? Tak, kena tengok ni. Nisab. Nisab. Begitu juga. Tiada lazim daripada ada syarat apa? Islam. Ada semayang terus. Boleh tak? Dia tak mesti. Boleh jadi dia tu menegah ada haid ke? Nampak tak? Islam dah. Tapi nak semayang boleh tak? Tak boleh. Sebab ada perkara yang menegah daripada dia nak semayang. Apa dia? Dia berhadas. Kena ambil wuduk. Nampak tak? Itu tak lazim. Tu kata tak lazim tu. Tak mesti. Tiada lazim ini tak mesti daripada ada syarat, ada masyrut. Tak mesti. Bila sebut kata ada wuduk je, ada kita kata ada haul, kena ada zakat. Tak mesti. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak cukup, dia tak cukup nisab. Tu contoh. Habis. Dan tiada masyrut tu. Bagi zatnya, bagi dirinya, bagi diri syarat. Jaga domain. Dan tiada apa? Tiada masyrut. Dan tiada masyrut itu bagi zatnya ini iktibar bagi dirinya, diri syarat. Jadi tak adalah dikatakan masyrut itu. Masyrut apa? Kita kata semayang. Semayang itu adalah bagi dirinya, bagi diri syarat. Bukanlah syarat, bukan kata semayang itu kena pada diri Islam. Bukanlah semayang itu semata-mata kena pada diri Islam. Tengok. Tengok dia kata. Contoh apa? Seperti haul. Haul tu syarat bagi wajib zakat. Asalnya begitulah. Haul tu ialah syarat bagi wajib zakat. Tapi dia ada syarat-syarat lagi. Kalau tak cukup nisab, tak ada. Tak boleh nak wajib zakat lagi. Sebab tadi dia kata tak mesti. Tiada lazim. Tiada mesti. Baik. Jadi kata tiada masyrut itu diiktibarkan dengan diri syarat. Tadi dan tiada masyrut bagi zat ni, yang ni iktibarkan bagi dirinya diri syarat. Jadi masyrut tu tidak dikirakan dengan diri syarat. Masyrut lain, syarat tu lah lain. Benda berlainan. Baik, habis. Seperti haul syarat bagi wajib zakat. Tengok. Maka lazim daripada ketiada haul. Maka lazim mesti. Maka lazim mesti daripada ketiada haul. Maka lazim daripada ketiada haul. Apa haul tu? Syarat tu lah. Bila sebut haul syarat, tulis siap. Maka lazim daripada mana? Maka mesti daripada ketiadaan syarat, ketiadaan wajib zakat. Betul tak? Betul lah. Bila tak ada haul, tak wajib zakat. Zakat tu dipanggil masyrut. Masyrut. Jaga domain. Dan tiada lazim daripada ada haul. Dan tiada lazim, tak mesti daripada ada haul wajib zakat. Sebab apa tengok? Dan adam wajibnya wajib zakat. Adam tu ketiadaan, tulis. Adam tu dipanggil ketiadaan. Dan adam ini, dan ketiadaan wajibnya wajib zakat tadi, lagu mana? Yang dikatakan tak wajib zakat tadi tu, dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haul jua. Ini kepada diri haul jua.
Itu kata tak. Kalau kita tilik pada diri haul saja, Afwan, tak wajib zakat. Sebab apa? Habis nisab nak buang mana? Nampak tak? Bukan kata, apa ibu hang ada? 5,000. Tahun depan, cukup dah hal ni. 5,000 mana cukup nisab lagi. Contoh. Tak? Bukan kita tilik pada diri haul semata-mata. Kena tilik semua. Nampak tak makna? Kena Ustaz Azwan kata ni puan kena ni lah, kena apa? Kena zakat ni. Awak bandel banyak jual ni. Contoh cukup dah awak. Cukup apa aku duit buat tak cukup. Hal tu tak apalah cukup setahun. Duit berapa sen tinggal contoh tapi kita up sikit lah, duit banyak sikit lah. Nanti cakap 5,000 sikit sangat Ustaz letak. 7,000 lah. Tapi tak cukup awal lagi. Tak cukup nisab ni. Ustaz Azwan kata, kena hang kena ni dah, kena ni kena zakat dah. Setahun dah ni. Nisab tak, jangan tilik pada diri haul saja, tilik pada hak lain pula. Contoh. Contoh. Jangan kita tilik pada diri. Sebab tu dia kata apa tengok? Sebab tu kita kata tadi. Tak mesti kata bila lazim ada syarat, dia ada masyurut. Bukan kata bila ada haul, kena ada zakat. Tidak. Jangan tilik pada diri tu. Diri haul saja. Kalau tilik overall tak apa. Dia kena tengok tilik pada semua. Macam semayang lah. Bila di Islam ni kena semayang. Nanti dulu. Ada yang perkara yang menegah pada semayang apa. Contoh haid ke nifas dan sebagainya. Nampak tak? Tu. Lepas tu dia kata ini tengok. Dan adam wajib zakat. Apa adam? Ketiadaan. Dan ketiadaan wajib zakat itu. Tak wajib tu sebab apa? Tak wajib dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haul jua. Ini diri haul jua. Jangan tilik pada diri haul jua. Adapun jika kita tilik kepada lain daripada diri haul, maka terkadang didapat akan haul dan tiada wajib zakat sebab ada manik. Ada manik tu. Ada perkara yang menegah. Tu manik, tulis situ. Manik tu perkara yang menegah kat ini. Manik. Apa dia perkara yang manik tu? Tu ada depan tu. Iaitu hutang. Elok-elok dah cukup dah. Puan. Sampai masa cukup dah tu. Allah, aku lupa ada hutang orang tu lah. Kacau tak jadilah. Tapi hutang pun tak banyak mana. Contoh. Bila tak. Dah aku hutang dengan bayar tu. Hutang. Itu kan ingat bayar balik. Tak jadi bayar balik. Contoh. Ada hutang pula. Tak boleh. Tak jadi zakat. Ada perkara yang menegah. Tu depan ada. Ataupun sebab tiada sebab iaitu apa? Atau sebab ini kerana. Sebab tu mana kerana? Atau sebab ini atau kerana tiada sebab. Ketiadaan sebab. Macam mana? Iaitu memilik nisab. Ataupun dia memilikkan akan nisab. Nisab tu kita kata apa? Timbangan tu lah. Berapa kan? Atau nisab. Habis itu. Ataupun tak ada sebab. Ini ataupun sebab tiada sebab. Apa sebab tiada sebab? Kerana tiada sebab. Kerana ketiadaan sebab bagi wajib. Tulis itu. Atau sebab tiada sebab. Apa maksudnya? Tiada sebab. Apa sebab tiada sebab? Ini atau kerana ketiadaan sebab bagi wajib. Tulis itu. Dia banyak kitab. Durus Hamil ni payah gitu. Dia kena takdir banyak tu. Atau sebab tiada sebab. Yang ni. Atau kerana ketiadaan sebab bagi wajib. Tak ada sebab bagi wajib pun. Apa dia? Iaitu memiliki nisab. Habis. Jadi emas kalau kadar milik nisab tu lagu mana? Kena kira lah 5.6 pun semua tu. Emas. Zakat emas. Tu kena kira lah nisab dia. Emas, perak dan sebagainya. Habis. Tu dia. Qala al-musannif rahimahullah. Maka erti mani'. Mani' ni apa? Menegah daripada perkara yang wajib.
Maka berarti mani' itu ini. Mengadik tu. Sekejap dia. Oh ya. Dia berak. Tak. Ha. Maka dia kata, maka erti mani' itu apa dia mani'? Ma yalzamu min wujudihi al-adamu wala yalzamu min adamihi wujudun wala adamun li zatihi. Anjing air. Ya, itu dia. Itu dia. Tengok. Apa maksud kata mani'? Asal mani' ni menegah daripada perkara yang wajib. Kita nak menegah daripada sesuatu perkara yang wajib. Tengok. Dia kata barang. Mani' itulah. Barang tu mani'. Perkara yang menegah. Barang yang lazim daripada wujudnya. Daripada adanya. Barang yang lazim. Barang yang mesti. Daripada adanya. Lazim apa? Oleh mani'. Fa'il pada kata lazim. Barang yang lazim pada wujudnya, pada adanya, pada adanya ada barang itu oleh mani'. Oleh mani' itu, oleh mani' itu apa dah? Oleh adam wujud. Oleh adam wujud hukum. Oleh tiada ada hukum. Dia campur bahasa Arab tu jadi keliru tu. Kalau dia kata, oleh adam wujud. Apa adam wujud? Oleh tiada ada hukum. Tiada ada hukum. Tu dia cakap gitu. Dia cakap tak ada hukum. Dia tulis adam wujud hukum. Apa adam wujud hukum? Yang ni ketiadaan ada hukum. Tu maksudnya. Ketiadaan ada hukum. Tengok. Ulang balik. Barang yang lazim. Perkara yang mesti daripada adanya. Ada suatu benda tadi tu oleh mani'. Oleh mani' itu, apa dia? Oleh adam wujud hukum. Oleh ketiadaan ada hukum. Dia tak ada hukum lah. Apabila ada mani', apabila ada perkara menegah, maka tak adalah hukum kat situ. Hukum apa? Hukum wajib semayang. Contoh, kita kata bagi perempuan, asalnya dihukum wajib kena semayang. Apabila mani' tu ada, maka dia menegah daripada hukum wajib semayang. Tengok nanti depan ada tu, depan ada tengok. Dan tiada lazim daripada adam. Dan tiada lazim, tiada mesti. Tadi tiada mesti daripada ketiadaan mani' itu. Tiada mesti daripada adam mani' itu. Adam tu ketiadaan. Tulis dia siap. Dia cakap bahasa Arab tu yang payah tu. Dan tiada lazim, ini tiada mesti daripada adam mani' itu. Ini ketiadaan mani' itu oleh ada hukum. Tak mesti. Tak mesti kata bila kata tak ada mani', ada hukum. Nanti depan tu dia bagi contoh. Lagi dia bagi contoh. Satu. Tak mesti kata daripada ketiadaan mani', ketiadaan apa? Ketiadaan perkara yang menegah tadi, adanya hukum. Tak mesti kata daripada kataan apa? Haid. Dia tak ada haid pun. Adanya hukum wajib semayang. Kadang-kadang apa? Tak masuk waktu lagi. Bukan kata terus semayang. Tidak. Nanti akan datang dia bahas. Baik. Maka dan tiada adamnya, adam hukum, ketiadaan hukum tu. Dan tiada adamnya. Ini tiada ketiadaan hukum itu dengan tilik kepada zatnya. Dengan ditilikkan kepada dirinya, diri mani'. Nya tu kembali pada mani'.
Bukan kita bukanlah semata-mata nak tilik kepada diri manik tu saja. Kena tengok benda yang lain juga. Ustaz Azwan, tengok. Tengok contoh ke mana? Tu contoh ada lah. Contoh ke mana? Seperti haid. Tu ada. Umpama haid. Umpama haid apa? Nifas. Kan? Tengok. Maka mesti daripada ada haid. Haid tu kita panggil manik. Tulis situ siap. Haid tu kita panggil manik. Benda yang menegah. Maka lazim daripada ada haid. Maka mesti daripada ada haid itu. Maka lazim ada haid itu. Ketiadaan diperoleh sembahyang. Betul tak? Betul lah. Apabila lazim daripada ada manik. Apabila ada manik, maka tak bolehlah. Maka ketiadaanlah diperoleh akan sembahyang. Sembahyang tu panggil apa? Hukum. Tulis itu. Haid tu dipanggil manik. Adapun diperoleh sembahyang tu dipanggil hukum. Tu tengok. Tu contoh atas tadi tu. Kan dia kata tadi yang atas mula-mula tadi. Barang yang lazim pada wujudnya. Wujud apa? Wujudnya wujud manik tu. Itu Adam. Ini ketiadaan wujud hukum. Apa ketiadaan wujud? Ketiadaan ada sembahyang. Dulu mula-mula tadi. Nampak? Ini contoh yang atas sekali tu. Apabila lazim daripada wujudnya wujud manik. Itu. Maka Adam wujud hukum. Apa Adam? Ketiadaan ada hukum. Mula-mula sekali tu. Nampak tak? Yang barang yang lazim pada wujudnya manik itu. Adam wujud hukum. Tu. Itu contoh dia mana? Yang ni. Mula-mula sekali. Lazim daripada ada haid. Lazim daripada ada manik. Haid tu manik. Ketiadaan diperoleh sembahyang. Yang ni. Ketiadaan diperoleh hukum. Hukum sembahyang tak ada. Satu. Dan tiada lazim. Yang ni tiada mesti. Tiada mesti daripada ketiadaan haid itu ada sembahyang. Tengok. Kejap dia ni. Dan tiada lazim. Tiada mesti itulah. Tak mesti daripada ketiadaan haid. Itu ada sembahyang. Tak mesti kata bila tak ada haid tu ada hukum sembahyang. Tak mesti. Kadang-kadang tak sampai waktu sembahyang lagi. Nampak tak? Bukan kata berhenti haid dia terus kena sembahyang. Tidak. Tengok. Dia pusing-pusing itu je. Dan tiada adam. Tambah sikit tu. Dan tiada lazim. Kitab tu ditulis tiada adam ke tiada lazim adam? Puan. Tiada lazim. Kitab saya jatuh tu. Tiada lazim adam. Betul Tiada lazim adam. Betul. Okey, Puan. Okey. Kitab saya tak ada. Tu saya tambah tu. Dan tiada lazim adam semayang dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haid. Tengok. Tengok dia kata. Dan tiada lazim ketiadaan semayang. Tak mesti kata ketiadaan semayang tu dengan sekira-kira kita tilik kepada zat haid. Tak mesti. Bukan kena tilik pada diri haid dia. Tak semayang. Tak juga. Kena tengok benda lain pula. Tak masuk waktu lagi ke? Nampak tak? Bukan kata, kau ni tak semayang pasal ni. Ada haid. Tak mesti ada haid. Tak masuk waktu lagi. Contoh, tak masuk waktu lagi. Habis. Bukan semata-mata kita tilik pada diri haid tu saja, tidak. Kadang waktu berjunub. Asal tak semayang ni. Tuan-tuan kata asal tak semayang. Tak mesti kata dia tak ada haid. Boleh jadi dia berjunub. Contoh. Habis.
Dan ada pun dengan kita tilik kepada yang lain. Tulis, ini yang lain daripada mani'. Yang ni kita selain kita tengok perkara yang mani', selain daripada mani', perkara yang menegah tu. Maka terkadang ketiadaan haid. Kalau kita tengok selain pada mani' tadi tu, maka terkadang ketiadaan haid, tak ada haid. Dan tiada wajib semayang. Tak wajib semayang sebab apa pula? Sebab ketiadaan syarat. Sebab ketiadaan syarat. Tak ada syarat pula dah. Sebab tak, Mat? Tak ada syarat pula dah. Dah tak ada haid negah dah, okey dah. Tak ada cukup syarat pula dah. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat pula. Syarat tak masuk waktu lagi. Kan kita nak semayangkan syarat kena masuk waktu kan syarat semayang kan. Kena masuk waktu dulu. Tiba tak cukup syarat. Itu masuk waktu tu. Habis itu. Apa dia syarat? Depan tu ada lagi. Dan iaitu yang dikatakan syarat tu. Akal. Tulis. Yang ni ketiadaan akal. Ketiadaan akal. Macam mana nak semayang? Walaupun bertihik pun. Tapi dia tak ada akal. Satu. Tu. Atau ketiadaan sebab. Tak ada sebab. Dan iaitu sebab tu apa? Waktu tulis. Yang ni masuk waktu. Masuk waktu. Tu. Jadi masuk waktu dipanggil sebab. Ada pun syarat iaitu akal Islam. Kita kata. Dia tak ada haid. Tapi tak wajib semayang. Siapa tak wajib semayang? Kita kata dia tu tak cukup syarat apa? Dia tu orang gila. Cukup syarat tak? Tak cukup syarat. Ataupun kita kata dia kanak-kanak. Nampak tak ataupun kita kata dia orang kafir. Tu tak cukup syarat tu. Kalau tu senanglah jumpa perempuan kafir bertihid suruh semayang. Tak wajib semayang bagi dia. Tak wajib lagi semayang. Sebab dia bukan orang mukallaf, bukan orang Islam. Habis itu. Ni sebab pula dah. Syarat manik kita tahu dah. Ni sebab pula. Maka erti sebab itu iaitu. Apa pengertian sebab? Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Wa min adamihi al-adamu li zatihi. Kitab tu betul tak? Betul lah. Kitab saya jatuh. Al-wujudu. Ma yalzamu min wujudihi al-wujudu. Wa min adamihi al-adamu li zatihi. Tengok. Barang. Sebab tu lah. Sebab yang lazim daripada wujudnya. Wujud sebab itu. Dia sebab lepasnya tu. Itu badal pada katanya. Ada tak? Ada tak tuliskan ni? Lazim daripada wujudnya sebab itu. Wujud musababnya. Ada sebut tak? Nya, domainnya tu. Tak payah, dia nak tafsirkan depan tu apa? Sebab tu lah. Sebab tu domain bagi nya tu. Dia nak tafsirkan bagi nya. Apa nya? Sebab. Tu. Lazim. Barang yang lazim. Sebab yang lazim daripada wujudnya. Wujud sebab itu. Mesti pada wujud sebab tu. Oleh wujud musababnya. Oleh wujud musababnya. Ini saya ada cerita dalam kuliah. Dia lazim malzum sebab musabab dia benar berlainan. Contoh. Ada matahari, ada siang hari. Kita panggil lazim malzum. Ada matahari dia panggil lazim.
ada siang hari dia panggil mazum. Sebab dia terbalik. Sebab apa boleh kata sebab apa boleh kata ada siang hari? Sebab ada matahari. Maka matahari tu dipanggil apa? Musabbab. Siang hari tu dipanggil sebab. Dia terbalik. Lazim, mazum, sebab, musabbab. Contoh lagi. Contoh sampai satu lagi. Contoh kita kata, lazim daripada makan, dia akan jadi, lazim daripada makan banyak, dia akan jadi kenyang. Kenyang tu panggil mazum. Apa dia kena main. Kenyang tu dia panggil mazum. Makan banyak tu dia panggil lazim. Kita kiaslah sebab musabab. Sebab apa boleh kenyang? Sebab makan banyak. Makan banyak tu panggil musabab. Makan banyak tu panggil musabab. Tulis itu Pak Mat. Contoh lagi. Satu lagi last. Lazim daripada jual baju. Lazim daripada jual baju bandar dapat duit. Dapat duit. Jual bandar tu dipanggil lazim. Duit tu dipanggil mazum. Lepas tu kita kira lah. Sebab apa mu dapat duit banyak ni? Sebab jual bandar. Sebab apa mu dapat duit banyak? Duit banyak panggil sebab. Jual bandar tu panggil musabab. Dia terbalik. Dia kira. Dia akas tu. Dia tak sama lazim mazum tu. Tu tulis siap-siap tu. Habis itu. Panggil Ahmad. Mbak lagi tu dah bagi contoh dah tu. Habis. Tu nak beza sebab musabab lazim mazum. Tengok. Dia kata barang yang lazim daripada wujudnya. Wujud sebab itu wujud musababnya. Bila ada sebab, maka ada musabab dia. Okey. Apa dia sebab? Perkara yang ada kenyang. Kenyang tu boleh jadi dengan sendiri ke tak? Mesti ada musabab dia. Apa dia? Sebab makan banyak. Makan banyak bagi musabab. Berarti mana? Tengok. Satu. Dan daripada atau pada kata daripada wujudnya. Dan daripada ketiadaan barang itu, ketiadaan musabab. Soalan kata gini, barang yang lazim daripada ketiadaan barang tu sebab lah. Bila tak ada sebab, maka ketiadaan musabab. Bila tak ada kenyang, maka tak ada makan lah. Nampak tak? Kenyang tak? Tak kenyang apa? Siapa tak kenyang? Sebab tak makan apa-apa. Tak ada musabab dia. Nampak tak? Bila tak ada sebab, tak ada musabab. Nampak dia pusing kepala kita. Tengok. Dan daripada ketiadaan sebab tadi, nya tu kembali pada sebab. Nya tu kembali pada sebab. Jaga domain. Dan tu atah pada kata daripada wujud tu. Soalan kata gini, takdir gini. Barang yang lazim daripada ketiadaan barang, yang ini ketiadaan sebab, oleh ketiadaan musabab bagi zatnya, bagi dirinya. Apa zatnya? Contoh kita kata gini.
Tak ada kenyang. Dia tak ada kenyang tu tak ada sebab. Sebab apa tak ada kenyang? Sebab tak ada musabab. Apa musabab? Makan. Diri makan tu ada tak? Zat makan tu ada tak? Tak ada. Sebab tu kita kata sebab pun tak ada. Bila sebab tak ada, maka tak ada musabab. Tak ada musabab tu bagi zatnya, bagi diri dia. Bagi diri makan tu tak ada dah. Macam mana nak ada sebab? Kenyang. Nampak tak? Macam mana nak ada sebab kenyang? Sebab diri makan tu tak ada. Tu panggil, dia katakan, bagi zatnya ini, bagi dirinya, diri musabab. Tengok. Ni contoh. Ni bagi contoh lain ni, tengok. Seperti gelincir matahari. Gelincir matahari waktu apa ni? Waktu zawal Waktu zuhur tu lah. Kalau dalam mufalak dia panggil waktu zawal. Nampak dia panggil waktu zawal. Gelincir matahari. Gelincir matahari, bayang-bayang tak ada. Bayang-bayang tu seumpama dengan kita. Termasuk waktu zuhur. Sama dengan kita. Berdiri tegak tu sama macam ni. Sama macam ni. Bayang-bayang itu seumpama dengan kita dah. Apa seumpama? Kalau dia tegak tu sama. Macam ni. Kalau masuk waktu asar, 2 kali bayang-bayang. 2 kali bayang. Kalau banyak falak lah. Tapi tak mahu orang falak lah. Tak mahu. Lagi apa ni? Dia ilmu falak ni, dia semua ilmu dia kena. Ilmu makulat dan ilmu falak. Habis. Seperti gelincir matahari itu waktu zawal. Umpama gelincir matahari. Dia dikatakan gelincir matahari tadi nisbah kepada wajib sembahyang zuhur. Okey, tengok. Mana sebab, mana sabab. Tengok ni. Maka lazim daripada awal gelincir matahari itu wajib zuhur. Baik. Baik, kita tanya. Mana sebab, mana musabab? Gelincir matahari dengan wajib zuhur tu. Mana sebab, mana musabab? Saya nak tanya apa tu? Ni, apa buat? Gelincir matahari dengan wajib semayang. Mana satu sebab, mana satu musabab? Gelincir matahari tu musabab tu. Okey. Lepas tu? Waktu awal zuhur tu sebab dia. Sebab lah. Kena. Gelincir matahari dia panggil musabab. Tapi kalau lazim lain. Gelincir matahari panggil lazim. Masuk waktu zuhur panggil malzum. Dia terbalik. Dia terbalik. Tengok. Boleh jawab tu. Okey, alhamdulillah tu. Tengok. Maka lazim daripada oleh gelincir matahari. Gelincir matahari itu panggil musabab. Gelincir matahari dipanggil musabab. Wajib zuhur itu dipanggil sebab. Dan lazim daripada ketiadaan zawal. Ketiadaan zawal tu apa? Ketiadaan gelincir matahari lah. Dia panggil tafanu fil ibarah tu. Dia tak mau bagi orang boring. Dia tukar-tukarlah sikit. Dan lazim daripada ketiadaan zawal, ketiadaan gelincir matahari. Bila tak ada gelincir matahari, ketiadaan wajib zuhur. Kata tak wajib zuhur tu, nisbah tilik bagi zatnya. Nisbah kita tilik kepada diri zatnya. Zat kata apa? Zat bagi wajib zuhur tu. Sebab apa? Sebab dia tidak ada gelincir matahari. Tak masuk lagi waktu zuhur. Tak gelincir matahari. Macam nak masuk waktu zuhur? Nampak tak? Tu. Tapi ketiadaan tu wajib zuhur tu nisbah kita tilik bagi diri dia. Zat tu diri Zatnya, dirinya. Di zuhur tu. Sebab diri zuhur tu tak masuk lagi. Sebab apa? Sebab tak masuk. Sebab tak gelincir matahari lagi.
Gelincir matahari itu dipanggil musabab kan ini. Adapun wajib zuhur itu dipanggil sebab. Dipanggil sebab. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Dan adapun kita cerai. Dan adapun dengan kita tilik kepada yang lain daripadanya. Daripada apa tu? Daripada sebab. Dan adapun dengan kita tilik kepada yang lain daripadanya bersebab tu, maka terkadang didapat gelincir matahari. Gelincir matahari itu dapat dah. Maka tiada wajib semayang. Ni tilik pada lain lah ni. Dia tak tilik sebab lah. Tak wajib semayang sebab apa? Kerana ketiadaan syarat. Tak ada syarat lah. Apa syarat lah? Akai tak ada. Hilang kai. Pengsan lah jadi pitam itu. Tak wajib semayang. Ketiadaan syarat. Apa dia? Iaitu berakal. Satu. Atau sebab ada manik pula dah. Banyak benda dapat tak? Ada manik pula dah. Gelincir matahari, gelincir dah. Wajib zuhur dah. Tuan-tuan. Tapi ada manik pula apa? Ada haid. Tak boleh nak semayang juga. Habis itu. Habis itu. Satu lagi. Ini ada erti soh pula. Soh itu lah. Soh, tengok. Maka erti soh itu, ini soh. Kan kata soh manik. Kan kita ada semua dah. Apa mula tadi? Apa? Mula-mula apa? Syarat, manik, sebab, soh. Empat ni mesti kena ada. Syarat, manik, sebab, dengan soh. Ini soh yang empat ni. Alah kali ni. Maka arti soh itu ialah ma yata'allaku bihi an-nufuzu wa yu'taddu bihi. Tengok. Apa dia perkara yang soh? Kita kata soh tu lah. Apa dia soh tu? Dia 5 semua. Satu lagi batil sekali lagi. Barang yang bergantung dengan dia, dengan barang tu. Bergantung tu bersangkut paut. Barang yang bersangkut paut dengan dia, dengan barang tu. Bersangkut paut apa? Oleh lulus, oleh betul. Lulus tu maksud betul. Dan dibilangkan dengan dia. Yang ini dan dikirakan dengan dia, dengan barang tadi. Betul lagi pula benda tu dikira. Tu bagi soh tu. Soh tu kata, semayang soh tak? Kalau tanya, soh tu apa? Perkara yang bersangkut paut dengan betul. Dan lagi pula dibilangkan dengan dia. Dikirakan dia. Itu panggil soh. Semayang dia ni soh ni. Orang tanya soh. Kenapa cakap soh? Sebab kita kata soh, perkara yang bersangkut paut tu, perkara tu betul. Betul dia buat tu. Lagi pula, dikirakan, benda tu dikirakan dengan dia, dengan perkara tu. Kita ambil kira. Itu panggil soh. Satu lagi. Maka erti batil itu. Batil pula. Dia semua 5. Semua 5. Apa tadi? Syarat. Lepas tu, syarat, manik, sebab, soh dengan batil. Tengok. Maka arti batil itu ialah ma la yata'allaku bihin nufuzu. Silat dia sikit lah. Beza sikit lah. Ma la yata'allaku bihi an-nufuzu wa la yu'taddu bihi.
barang yang tiada bergantung dengan dia, dengan barang tu. Perkara tu tak bergantung dengan dia tu oleh lulus. Apa oleh tu? Oleh betul. Benda tu kita bilang kata tak betul. Dan tiada dibilangkan dengan dia. Tak dibilangkan dengan perkara itu. Wala yu'tadu, tak dibilangkan. Tak dikirakan dengan perkara tu. Contoh mana? Tu. Seperti sembahyang umpamanya. Seperti sembahyang. Sebab apa? Tengok. Maka yang sah itu. Macam mana kita nak kata sah sembahyang tu? Barang yang melengkap. Apa tu? Barang. Perkara tu lah. Perkara yang melengkapkan segala syarat dan rukunnya. Nampak tak? Bila sebab ada syarat dengan rukun, barulah kita kata benda tu benda betul. Lagi pula dikirakan dengan dia. Nampak tak? Maka kita hukum dia tu sah. Nampak tak? Kita hukum sah. Satu. Dan batil. Apabila dan yang batil itu pula. Atau pada yang sah. Maka yang batil itu apabila ketiadaan sesuatu syarat daripada beberapa syaratnya. Contoh sembahyang. Syarat tu apa? Tak nutup aurat. Ataupun dia berhadas. Itu bukan syarat tu. Ketiadaan suatu dan yang syarat daripada beberapa syaratnya. Ataupun ketiadaan satu rukun daripada beberapa rukunnya. Maka kita kata hukum tu batil. Tak cukup rukun. Apa dalam sembahyang? Dia tak baca Fatihah, tak baca Bismillah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Tiba-tiba dia tak baca, maka luputlah satu rukun daripada beberapa rukun. Ataupun kita kata syarat. Syarat sah sembahyang. Syarat tu ada dua kalau baca sembahyang. Syarat wajib sembahyang dan syarat sah sembahyang. Kalau syarat wajib sembahyang, kena ada berakal, kena Islam. Nampak tak? Itu syarat wajib sembahyang. Syarat untuk mewajibkan sembahyang. Itu syarat wajib sembahyang. Adapun syarat sah sembahyang, itu berlaku di luar sembahyang. Apa dia? Menutup aurat, menghadap kiblat, mengambil wuduk. Itu syarat sah sembahyang tu. Tiba-tiba dia luput satu syarat daripada beberapa syarat. Apa? Tak menghadap kiblat. Maka itu kita panggil batil. Kita panggil batil. Habis itu. Tu. Wal hukmul adi huwa isbatur rabati baina amrin wa amrin wujudan au adaman. Ni panjang lagi cerita dia dah. Kita berhenti dululah. Dia punya stesen sudah sampai dah. Dia stesen sampai, kita berhenti. Kalau kita sambung tu, dia panjang pula. Nak cerita hukum adat lah dah. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi malam ni kita belajar 5 perkara. Pertamanya, apa erti syarat. Kemudian apa erti mani'. Kemudian apa erti apa lagi? Sebab. Kemudian sah dan batil. Itu 5 perkara tu. Baik. InsyaAllah bulan depan tersambung lagi. Tolong tanda situ. Wal hukmul adi. Hukum adat pula. Ni hukum adat ni banyak ni. Orang nak silap. Faham tu. InsyaAllah tersambung pada bulan hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Saya serahkan pada Ustaz Azwan.